Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha qayyum atubu ilaih. Astaghfirullahalazim min kulli dhanbin wa atubu ilaih. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah 'alaina hikmataka wa anshur 'alaina min khazain rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma wa barakatuh. Alhamdulillah, sama-sama sekali lagi kita kasih tinggi-tinggi kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dapat bersama-sama perkongsian pertama sekali untuk diri saya sendiri dan juga pada tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Yang pertama sekali ialah jadi mana kita sama-sama kita share, memberikan manfaat kepada kita semua, mudah-mudahan memberi manfaat kepada seluruh para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Hadirin para pendengar, muslimin muslimat, rakan-rakan di luar sana yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lihat, semalam kita membicarakan soal jawab di mana apabila dipersoalkan mengenai perkara-perkara yang berkaitan dengan solat, seperti mana soalan yang di sini, perkara yang mengakibatkan perkara yang boleh mengakibatkan tidak disenangi oleh rakan-rakan kita. Jadi orang yang tak senangi ini seperti mana kita makan bawang, makan durian, makan sini apa yang disarankan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di antara tegahan, man akala min hadhihi syajaratil muntinati fala yaqrubanna masjidana fa inna pokok ni, apa dia yang kata syajarah tu, pokok ni iaitu bawang lah, bawang yang mentah, maka janganlah dia menghampiri masjid kami. Sesungguhnya para malaikat merasa terganggu dengan apa yang dirasai oleh mana manusia. Dia mengatakan wa ta'ala sekalian. Okey, hari ini kita masuk pada persoalan yang lain. Ada sikit lagi tuan-tuan, bab masalah rokok. Soal rokok juga jelas. Dulu memang ada perbezaan pendapat ulama tentang hukum rokok. Ada yang kata haram, ada yang kata makruh. Ini kesihatan dan perubatan membuktikan orang lain, maka hukumnya adalah haram. Kalau nak isap rokok kat rumah tak apalah, kalau kita pergi masjid, jadi maknanya mengganggu ketenteraman dan merosakkan, memberikan kemudaratan kepada orang lain, maka hukumnya adalah haram. Kanak pergi ke masjid, apakah hukum kanak-kanak pergi ke masjid? Bila soal pada kita, apakah hukum kanak-kanak pergi ke masjid? Ini persoalannya. Boleh apa salahnya? Mungkin ada yang kan. Dan apa kata Nabi yang hadis yang tak sahih, jannimu masa jidakum asibyanakum. Jannimu masa jidakum asibyanakum. Masjid kamu daripada kanak-kanak. Jauhilah masjid kamu daripada kanak-kanak. Ataupun tidak, tak ada salahnya membawa kanak-kanak ke masjid, terutama jika ia boleh mendidik mana anak-anak tersebut.
Alangkah baiknya jika ia boleh mendidik mereka. Alangkah mana baiknya jika kanak-kanak didekatkan dengan masjid, tuan-tuan. Kesenang untuk kita nak biasakan daripada tempat-tempat yang tidak berfaedah. Maka inilah di antara persoalan yang ditimbulkan oleh para jemaah tadi ni. Dia kata boleh ke tak? Boleh, tak ada masalah, tetapi kena jagalah. Janganlah bawa pula baby pula pergi ke masjid pula. Jadi maknanya takut. Kan jika tengok ada orang tu beri salam ketika masuk masjid. Ada kita bila orang masuk masjid dia beri salam kan. Tapi ada orang tapi tak ada orang pun yang dekat pintu masuk masjid tadi dia kena beri salam ke masjid. Dia tengok tak ada orang pun dia beri salam kat siapa? Boleh ke tak kita memberi salam walaupun tidak ada orang? Macam kita beri salam lah bila sampai kepada kubur, tuan-tuan, maka kita memberi salam ahlul qubri. Jadi idza laqiya ahadukum akhahu falyusallim alaihi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis riwayat Abu Daud, dia kata idza laqiya ahadukum akhahu falyusallim alaihi. Kata Nabi sallallahu bila seorang kamu tu berjumpa dengan saudaranya, tak kiralah siapa sekalipun, maka berilah salam ke atasnya. Saudara Islam lah, bukan kata orang yang kenal saja, orang tak kenal pun kita kena beri salam lah, janji dia orang Islam. Bahkan kalau kita masuk ke masjid, tu persoalannya, boleh, tak ada masalah. Kata Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, berkata kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaba yusalli fihi faja'athul ansar fasallimu alaihi. Kata Nabi situ mana orang Ansar tadi datang, dan apabila mereka memberi salam ke atas Nabi SAW, sedangkan baginda dalam solat. Maka itu di antara keutamaan kalau tak ada orang sekalipun daripada kita kita berdalaskan kepada hadis Nabi SAW di atas cerita Nabi keluar ke Quba untuk apa? Bersolat di situ. Orang Ansar datang dan mereka memberi salam ke atas Nabi. Dan Nabi tengah semayang ni, nak jawab. Kata wajib dia menjawab. Macam mana pula kalau orang tu semayang? Nak jawab macam mana? Macam mana orang sedang tu macam mana orang yang nak semayang tadi nak menjawab pula? Jawabnya hanyalah dengan isyarat saja. Tak boleh kita nak jawab ini. Masuklah dalam solat. Maka kita hanya isyarat sahaja, seperti mana mengangkatkan telapak tangan sedikit. Ini sudah memadai. Macam mana wajah dia tu? Wajah dia mengangkat tangan, hanya isyaratkan saja seperti mana dia mengangkatkan telapak tangan. Assalamualaikum 3-4 kali tak ni tak menjawab, maka dia pun tahu dah Allahu Akbar. Mana kita kuatkan maknanya suara kita, maka orang pun dah tahu lah. Hadirin para pendengar muslimin muslimat, ini saja penting saja share, jadi insyaAllah mudah-mudahan jadi mana tuan-tuan tak dapat tapi orang lain dapat mendengar pula pada malam insyaAllah. Banyak projek mana perniagaan di masjid seperti mana iklan, apa hukumnya? Bila orang tanya apakah hukumnya? Masjid ni tempat ibadat. Hukum bukan mana ibadat, bukan tempat untuk berniaga. Luar masjid mana tidak ada masalah untuk berniaga, tapi dalam masjid tak boleh nak berniaga. Kita letak dalam masjid. Biasanya selepas habis ceramah, si ustaz yang berceramah akan membuat pengumuman bahawa ada sikit penjualan buku dan kaset yang dibawanya. Begitu juga kadang-kadang iklan diletakkan dalam masjid. Susah juga maknanya kita nak bagi hukum jenis benda macam ni. Nak hukumkan benda ni. Jual beli dalam masjid. Kalau kita di luar tak salah, hanya sekadar kita mengiklankan saja. Ini mafhum daripada hadis riwayat Tirmizi, iaitu masjid khususnya tempat solat hendaklah dibersihkan daripada aktiviti ekonomi tadi ni. Kalau nak buat iklan dan promosi, wajar ada kerana dibuang oleh mana para jemaah atau diterbangkan atau bertaburan diterbangkan oleh mana angin tadi. Jadi maknanya apa hukum tadi ni? Cuma kita mengiklankan saja kelebihan. Contohnya kelebihan
daripada penyakit. Dinyatakan oleh Nabi SAW yang banyak kita dengar tu, maknanya soalan-soalan tu daripada kefahaman kita di sunnah wal jamaah lah kan. Jadi tuan-tuan, ajaran mana pula kalau kita bolehkan mana bersolat di kubur, ajaran bagi jasad. Jadi makna kalau kita lihat di sini tuan-tuan, ajaran Islam ni dia melarang sangat solat di kubur. Mana dia? Dia kata wala tajlisu 'alal kubur wala tusallu ilaiha. Dan janganlah kamu duduk di atas kubur dan janganlah kamu bersolat ke arah itu saja boleh. Misalnya tak sempat nak solat di mana jenazah, di mana di rumah dia ataupun di masjid, tuan-tuan. Tak sempat kita nak solat jenazah di masjid, lewat jenazah di kubur. Itu saja yang boleh. Kalau kita nak solat Jumaat, solat salah, satu memang di tempat untuk kita bersolat. Jadi ajaran Islam ni dia nak menggalakkan mana ziarah kubur. Boleh bagi mengisahkan diri agar ingat kepada akhirat, bukan untuk beribadat dan solat di situ. Alal kuburi wala tusallu ilaiha. Dan jangan kamu duduk di atas kubur dan janganlah kamu bersolat ke arah kubur. Kena beringatlah benda macam ni kan. Ada seorang dia tidak melihat kelibat wanita hitam itu beberapa lama, taklah dia tak perhati sangatlah. Bila ditanya kepada para sahabat yang lain tadi, maka mereka beritahu bahawa wanita itu sudah mati. Dia tak tengok sangat, tak perhati sangat. Kepada beliau, pada Nabi tadi ini, atas kematian wanita tersebut. Lepas tu Nabi pun bertanya kepada di mana kuburnya. Bila ditunjukkan kubur tersebut, jadi mana baginda pergi kubur, lalu dia bertakbir 4 kali. Ini di antara mafhum hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis maka dibolehkan untuk kita orang solat di atas padang, bukan di masjid tapi atas padang. Bolehkah solat di atas padang? Jadi banyak berlaku sekarang ni kan, solat di atas batu, solat di atas padang, di tengah padang, solat di atas lembu lah, tengok tu kan, solat di mana ataupun tidak. Maka kita dengar di sini tuan-tuan dirahmati Allah, tak jadi masalah tuan-tuan untuk solat di atas padang, untuk solat di atas batu ke apa ke, tak kisahlah. Kebanyakan masyarakat hari ini memahami solat itu hanya di masjid saja ataupun surau saja. Maka banyaklah kesilapan yang kita duk faham selama ini. Dulu kalau kata orang semayang tengah padang tu, apa dia solat macam tu ni, apa dia solat macam tu kan. Jadi mana kita sekarang ni solat atas batu pun tak ada masalah lah. Cuma pok-pok atas batu ni, kenapa pok-pok ni semayang di tengah padang ni? Maka inilah di antara pok-pok jahil yang perlu kita hindarkan. Ada lagi tuan-tuan, macam tu lah jemaah sekali lah, tu imam duduk di depan tu. Ada lagi tuan-tuan pok-pok ni tak takbir dulu, dia pergi cuek belakang. Ada lagi tuan-tuan, ada lagi pok-pok jahil ni. Duk ingat tak ada dah orang yang sedang bersolat tuan-tuan. Kalau nak cuek juga tuan-tuan, maka kita takbir, kena takbir dulu. Kalau tak digalakkan kita cuek ke belakang tuan-tuan, maka kita digalakkan kita takbir kuat, insya-Allah. Maka kita jadi makmum, maka kita sudah lepas. Hadirin para pendengar muslimin muslimat rahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Jadi wala tajlisu 'alal quburi wala tusallu ilaihi. Cuma yang dibolehkan kita solat itu mana? Kan kita sembahyang di atas padang, tak ada masalah. Kita nak sembahyang atas padang, kan nak sembahyang di mana sekalipun, tak ada masalah. Al-ardu kulluha masjidun illa al-maqrab.
al-ardu kulluha masjidun illa al-maqbarata wal hammam. Itu kita ingat tuan-tuan. Kita tengok hadis Nabi SAW, bumi selah. Jadi itu saja tuan-tuan yang tak dibolehkan. Al-ardu kulluha masjidun wal hammam. Kata Nabi SAW, dia kata bumi seluruhnya adalah mana masjid belaka. Tak kira daripada sekali. Senang, mudah cerita. Hadirin para pendengar muslimin muslimat dan rakan-rakan di luar sana yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Kita share lagi tuan-tuan, mudah-mudahan mana perkongsian kita sebagai rakan iblis. Ada kita ni sebagai kawan iblis ataupun dipanggil, ada kategori dah. Ada beberapa golongan sebagai kawan iblis. Apa dia? Yang pertama, hakim yang tidak adil. Tiga ialah pedagang yang khianat. Dan yang keempat ialah orang yang pemabuk, orang yang minum arak. Yang kelimanya ialah orang yang memutuskan tali persaudaraan. Yang keenamnya ialah pemilik harta riba. Yang ketujuhnya, yang kesembilannya orang yang enggan memberikan zakat dan kedekut sangat mana duit itu. Yang kesepuluhnya orang yang selalu berangan-angan dan khayal dengan tidak ada faedah, tuan-tuan. Hadirin para pendengar muslimin muslimat, rakan-rakan di luar sana yang dirahmati Allah Subhanahu. Habis bab masalah remeh-temeh tadi. Solat Jumaat pula. Cuba kita masuk kepada solat Jumaat pula yang kita berapa kalilah kita tak sembahyang Jumaat lah. Ada sebab-sebab yang tertentu lah, tuan-tuan, bukan kita sengaja nak tinggal kan. Ada juga yang ketinggalan Jumaat. Apa hukum? Kalau seseorang itu tinggal Jumaat oleh kerana kita nak kerja, apa hukum? Maka jawapan di sini ialah mana cukup mudah, tuan-tuan. Solat Jumaat ni adalah fardu. Kita dah jawablah tadi. Pengabaian ataupun dia mengabaikan ke atas solat Jumaat tanpa sebab yang dibenarkan agama, satu merupakan satu dosa dalam satu besar. Kewajipan solat Jumaat ini pula sabit dalam sebuah hadis ataupun Al-Quran ataupun sunnah Nabi SAW. Ancaman terhadap orang yang meninggalkan solat Jumaat. Itu yang kita takut sekarang ni, tuan-tuan. Sebab apa ancaman yang takut mana dia kena pada kita, tuan-tuan. Walaupun dalam keadaan pandemik ni, tuan-tuan, kita rasa cukup takut. 3 kali berturut-turut, mana kalau kata tak semayang, tuan-tuan, kita rasa dah, tuan-tuan, ringankan. Maka Allah Ta'ala akan mencopkan hatinya sebagai orang munafik. Allahu Akbar. Kita takut lah, tuan-tuan. Bila man taraka salasa jum'in tahawunan biha taba'allahu ala qalbi. 3 kali. Kalau kata sekali pun dalam keadaan meringan-ringankan, mana dihukumkan juga. Allah Ta'ala akan mencopkan hati sebagai orang munafik. Tapi sekarang ni kita ni tak boleh, kita nak pergi masjid di atas sebab yang tertentu, sebab-sebab yang boleh memberikan. Bukan kita nak lawan hadis ni. Ada seronok beranggapan maknanya bahawa dalam hadis ini disebut 3 kali. Ini menggambarkan bahawa yang salah ialah kita meninggalkan mana sebanyak 3 kali berturut-turut. 3 kali berturut-turut kerana kerana apa? Sekali kalau dia meninggalkan Jumaat, maka diniat dia mengabaikan, maka dihukumkan berdosa juga. Mungkinlah kalau kata zaman dulu mungkin agak susah untuk kita nak menunaikan salat Jumaat kerana masjid jauh sangat kan daripada rumah. Kebetulan pada ada sahaja, tuan-tuan, kenderaan pun mudah. Sebab itulah ditakuti jika seorang itu sengaja meninggalkan salat Jumaat juga akan termasuk dalam ancaman hadis yang kita baca tadi. Laqad hamamtu an amura rajulan yusalli bin nas uharriqu ala mayang Jumaat ni. Okey, insya-Allah kita akan masuklah pada perbincangan kita malam esoklah, insya-Allah. Kita akan terus juga jadi munafik fiqh ni, tuan-tuan. Soal jawab remeh temeh, tetapi anak malu nak